Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wal Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat nuzilat hadhihi al-ayah wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Al-Isra ayat 110 fid du'a, mengenai doa. Terima kasih Tuan Pengetua, sahabat-sahabat guru yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita menyambung lagi perbincangan kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Bagi kitab atau buku terjemahan bahasa Melayu muka surat 16 nombor 7. Gitu. Jadi ambo terpaksa belilah buku juga Melayu supaya senang untuk dirujuk. Duk mana kawan-kawan cari tak jumpa ni sebab kau Arab dia tak ada nombor. Jadi dia beli hari Jumaat lepas, hari Sabtu lepas di Japarawah ada. Maka bolehlah kita tengok di mana supaya tidak tercari-cari mana ustaz baca. Jadi buat ngimbar dia lah. Jadi kita berbincang sekarang ini berkaitan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu berkaitan dengan satu ayat yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah dari sudut sebab nuzul ayat tu, la tujahir wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Jangan kamu menjahar atau menyaringkan suara bi salatika dengan solat kamu, wala tukhafit biha, dan jangan kamu perlahankan dia, merendahkannya. Ayat itu kata Aisyah diturunkan sebab turunnya fi doa, mengenai doa. Jadi utuh juga sebenarnya hamba pergi cari kitab terjemahan tu sebab dia tak masuk ayat tu. Dia pakai terjemah terus. Begitulah penterjemah biasanya gitu. Kita juga pernah terlibat dalam penterjemahan kitab dulu. Ahsanul Kalam bawah Telaga Biru bersama Ustaz Zahzah. Cuma tak banyaklah. Dia suruh terjemah tafsir Al-Munih. Kita masa tu berada di Sarawak. Tak boleh Ustaz, tak ada maktab mengajar sekolah, tak ada dah. Jadi semasa di MPI maktab dulu, okey, dia lah. Dia bagi beberapa muka surat. Tak silap dalam lebih kurang 50 muka surat untuk diterjemahkan fatwa. Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam. Adalah. Cuma tidak masuk nama lah. Untuk terjemah sahaja. Jadi terjemah ni biasanya dia edit-edit. Dia kerak-kerak, kadang-kadang tidak diterjemahkan. Ataupun tidak dimasukkan ayat itu. Kesesuaian lah. Ada sebab lah tu. Mungkin ada sebab lah. Tapi kalau kita masuk ayat lagi bagus. Ini masuk daripada masuk terjemahan saja. Okay. Jadi ayat tadi kalau panjangnya ayat 110 surah Al-Isra, dia bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina zalika dia ayat tu 110, ayat 110. Rujuk baliklah. Dia tulis tak habis ni dalam Al-Azkar pun dia ambil wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Boleh rujuk ayat 110. Dia fokus kepada wala tajhar bi salatika, sebagaimana terjemahan itulah. Janganlah menguatkan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula kamu merendahkannya. Jangan pula kamu merendahkannya.
Jadi perbincangan kita sebelum ini adalah berkaitan dengan zikir. Apabila sebut zikir, zikir-zikir yang waris daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku yang kita belajar sekarang ni adalah buku berkaitan dengan zikir. Berkaitan dengan zikir. Cuma perbahasan kita pada minggu lepas kita simpulkan sedikit. Perkataan yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sahabat-sahabat berkumpul berzikir. Ini yang menjadi orang panggil nak kata kekeliruan, bukan kekeliruan. Dia sebenarnya umum. Kalau kita sebut zikir, kita nampak zikir lah. Sama ada subhanallah, sama ada alhamdulillah tahmidnya, sama ada tahlilnya. Jadi zikir yang disebutkan adalah umum. Mana-mana amalan yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zikir. Sebab kita buat tu dengan ingat kepada Allah. Sebab zikir makna sebut, satu lagi zikir makna ingat. Dan salah satu daripada zikir iaitu majlis ilmu yang kita sebut pada pertemuan yang lepas, yang menjadi orang panggil keistimewaan apabila dilingkungi oleh para malaikat. Terima kasih Ustaz Kamil baru ni dia masuk lalu kelebihan-kelebihan orang menuntut ilmu. Jadi antaranya dilingkungi oleh para malaikat, dilimpahi dengan rahmat, ketenangan, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan menyebut-nyebut tentang orang yang menuntut ilmu itu di hadapan para malaikat. Terima kasih. Itu. Jadi kesimpulan, cuma alam malaikah ini kita sebut sikit di samping. Alam malaikah adalah alam yang tidak sama dengan kita pertamanya. Tapi malaikat ni dia boleh berupa manusia ya. Kita sebut dah apabila dia kadang-kadang dia datang dengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa asalnya. Jibril lah. Maksudnya Jibril dalam bentuk rupa asalnya dengan bersayap, 600 sayap disebut. Disebut 600 ayat. Dan banyaklah ayat-ayat Quran berkaitan dengan malaikat-malaikat yang lain. Tentang, tapi sayap, dia bersayap. Malaikat ni bersayap. Sehingga Jibril itu dia kira ketua malaikat lah. Ketua malaikat. Yang datang kepada Nabi SAW dalam bentuk asal ketika Nabi SAW pergi kali kedua. Setelah terputus wahyu. Itu mari dalam bentuk asal dia. Sehingga Nabi tak ada naik bukit tu, Jabal Nur, semula Nabi balik semula. Turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Dan ya ayyuhal muzzammil, mempunyai isbat nuzul yang sama. Itu dalam bentuk rupa asal. Biasanya Jibril apabila datang kepada Nabi, dia datang dalam bentuk berupa manusia. Seperti mana disebut sebagai hadis Jibril, hadis yang masyhur. Zata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadus siyad wa syadidu sawadir ra'si. Iaitu pada satu ketika Nabi bersama sahabat berada dalam satu majlis, maka datang seorang lelaki berjubah putih, berambut hitam. Maknanya tetapi kami tidak kenal. Nak kata orang mari jauh, tak jauh, sahabat riwayat tak kenal dia. Apabila malaikat ni berupa manusia, dia letak batai hidung, letak mata, letak kening apa semua sekali, rambutnya sekali, dia mesti ada meh-meh siapa-siapa. Meh-meh, bahasa Arab kat tu. Meh-meh. Malam ni dia, rupa dia. Meh-meh. Kita ambil ujung dia. Biasa orang Kelantan ni biasa kita dia ambil ujung-ujung meh. Lah, pergi dia ambil gi saja. Orang Kedah dia ambil ujung depan lah. Depan dengan ujung pi. Pergi lah. Orang Negeri Sembilan poi. Ambil lagu mana poi. Lah. Orang Kelantan ambil meh. Meh makna apabila letak batai hidung ada meh lah tu dia. Rupa dengan orang. Maka kata para ulama, riwayat sahabat, kalau dia mari dia akan berupa seperti mana seorang sahabat Nabi bernama Dahiyah Al-Kalabi. Dia akan berupa serupa orang lah. Dia tak jadi Salman Khan apalah. Dah lagu mana kau jadi Dahiyah Al-Kalabi lah. Dahiyah Al-Kalabi itu kan. Apabila dia berupa, dia mari dengan rupa tu. Sebab dia akan, apabila orang, gitulah. Jadi alamnya tidak sama dengan alam kita. Kita hanya beriman kepada malaikat
sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Al-Quran dan sebagaimana Nabi cerita dalam hadis-hadisnya. Ada. Tidak lebih daripada itu. Ada. Sebab kadang-kadang pelajar budak-budak dulu nanya. Masa ingat di Sarawak dulu dia apabila sebut malaikat Zabaniyah jaga neraka. Tahu tidaklah dia kata ustaz. Ke panah api ni. Panah tu kita. Dia Allah Subhanahu Wa Taala cipta, dia jaga. Tapi budak-budak dia tanya. Dah, lupa orang bertanya juga. Kita masuk neraka. Dengan cerita alam ghaib lah ni. Kita tak boleh berlebih-lebih. Apabila alam ghaib kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka lah. Na'udzubillah min zalik. Sedihlah kita moga ni asalnya tanah deh. Tanah lepas tu masuk ada api, panas. Tetes sedap je sebab dia api dah. Dekat dalam neraka dah. Dia jadi bahas waktu. Ni benda tak boleh fikir ni sebenarnya. Sebab tu pernah diceritakan oleh Ustaz Nasaruddin. Yang hormat kita lah Ustaz Nasaruddin. Jawapan dia kita boleh syukur ingat. Apabila orang berkata begitu, ada orang ditanya Tok Guru, pernah bertanya Tok Guru lah. Tok Guru berkata ini Haji Tok Alim lah. Pergi rumah Tok Alim tanya ni. Dia kata mengenai inilah syaitan masuk dalam neraka, mana tak ada apa-apa lah dia. Nyemikir cara akal kita lah. Akal kita. Kita masuk neraka sudah tentu sakit lah. Sebabnya kita tanah asal. Masuk dalam api. Hangung kita. Syaitan di api. Masuk dalam api. Obor sudah molek. Sudah molek. Tok Guru tu. Tok Guru tanah. Dia ambil tanah tu. Pekong atas hari. Pekok comong dia. Lari situ. Pergi royak aku Tok Qadi. Dia kata Tok Alim tu pekong dia dalam tanah tu. Tok Alim yang begitu dia. Tok Qadi dia pun. Begitulah dia tengok secara zahirnya. Salah Tok Alim. Panggil Tok Alim. Bapa pekong kau ni kawan ni. Dia nak tanya je. Dia kata tidak tanya tu. Tidak pekong. Nak jawab. Jawab tu jawapan. Apa? Okey dia ke tanah. Pekong dengan tanah. Patut tak ada apa-apa. Kita tanah sama tanah. Jadi tanah lain tu. Jadi api lagu mana? Suruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan yang sesuai lah bakal. Soalan itu bagi jawapan dengan tindakan, bukan dengan jawapan perkataan lah. Itu jawapan. Tanah dengan tanah tak ada apa-apa. Gitulah. Beres. Kemudian, jadi sebenarnya ayat tadi, dia tidak tulis dalam terjemahan, dalam buku-buku yang diterjemahkan tu. Ayat tu surah Al-Isra, ayat 110. 110 lah. Boleh rujuk balik. Dia ayat panjang, dia ambil serat saja tu. Jadi ayat pertamanya berkait dengan doa. Doa. Qulid'u Allah awid'ur Rahman. Wahai Muhammad, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u Allah. Berdoalah kepada Allah. Mana dengan menyebut nama Allah. Ya Allah. Boleh. Awid'ur Rahman ataupun dengan menyebut Ya Rahman. Pun boleh. Sebab apa? Allah ni banyak nama. Jadi orang-orang Quraisy dahulu, musyrikin lah maksudnya, dia hanya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Allah sahaja. Tidak digunakan perkataan-perkataan lain. Dengan Allah sahaja. Kalau itu kalau bersumpah memang wallahi wa'malah. Wallahi. Tapi perkataan Ar-Rahman tidak digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Rahim. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari ajaran ni, apabila kita berdoa kepada Allah, kita boleh guna mana-mana nama Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Itu biasa dah. Ya Allah atau Allahumma dengan makna samalah. Ya Allah itu ataupun Ya Rahman boleh, Ya Rahim boleh. Itu. Sebab apa? Ayyama tad'u. Mana-mana kamu nak seru nama Allah Subhanahu Wa Taala. Falahul asmaul husna. Maka dia Allah Taala tu baginya nama-nama yang al-husna yang baik. Jadi banyaklah al-asma. Boleh berlaku dengan nama-nama tersebut. Jadi sebenarnya Nabi SAW membuka minda lah kepada masyarakat Quraisy atau musyrik. Musyrik bukan dia tak percaya kepada Allah SWT. Dia percaya Tuhan, cuma dia syirik ya. Dia syirik.
Jadi dia tak biasa menggunakan perkataan-perkataan nama-nama lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila dia mendengar Quran, dia biasa mencemuh. Apa orang panggil dalam bahasa Arab dia panggil sabbu. Sabbu ni makna mencemuh ataupun mengejek Nabi, istihza kepada Nabi. Maknanya ada nama lain lagi Tuhan rupa-rupanya. Gitu. Itulah sebut. Dalam berdoa, maka disambung ayat itu wala tajhar bi salatika. Wala tajhar bi salat. Jangan kamu menyaringkan suara kamu dalam solat kamu, wala tukhafit biha, dan jangan perlahan sangat. Jangan terlalu perlahan. Terlalu perlahan sehingga tidak didengari. Ayat ini dia ada dalam seayat tapi ada dua sebab nuzul. Dua sebab tu. Tadi berkait dengan orang kafir dengar Nabi bersemaya, Nabi sebut ya Rahman ya Rahim dalam solat dia. Dia dalam riwayat menyebut dalam sujud dia. Adalah dia doa dalam sujud dia, maka didengari. Orang kafir kan sentiasa mengintai Nabi dia buat gapo. Ada semaya dia orang panggil beringa, istilah tok guru dulu guna beringa. Bahasa Kelantan kita beringa maknanya hati dengar. Gapo dia sebut? Lepas tu dia nak cakap nak nyanyi ya. Dia tak sebut ya Allah dia sebut ya Rahman ya Rahim. Itu antara yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu maka wala tajhar bi salatika. Janganlah kamu turun pula satu satu sebab nuzul lagi. Kerana duk ngitang-ngitang ni maka Allah Subhanahu wa taala melarang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya ketika bersolat. Dan juga janganlah selumlah sehingga tak bunyi langsung. Ketika mana bersolat bersama-sama dengan sahabat. Ketika bersama dengan sahabat. Maksudnya bersederhanalah antara kuat dengan slow sangat. Sederhana bacaan itu. Maknanya orang nak ngitar jauh-jauh dengar pun tak berapa dengar. Orang hadut semaya dengan Nabi dia dengar. Itu kata pertama dalam solat. Manakala yang disebut dalam buku kita ni dia kata ayat itu turun ketika berdoa. Sebab solat dengan doa ni dari sudut bahasanya makna sama. As-salah huwa du'a. Dari sudut bahasanya sama. Jadi kata Aisyah itu adalah ketika mana Nabi berdoa. Hak pertama tadi riwayat Ibnu Abbas, Nabi bersolat. Jadi dua-dua boleh pakai lah. Dua-duanya boleh pakai. Jadi apabila Nabi bersolat tadi, ini di Mekah kata para ulama, ahli tafsir kata riwayat Ibnu Abbas itu ketika mana Nabi bersolat di Mekah. Kan Nabi apabila turun sembahyang ketika mana kewajipan semaya ketika mana Isra' Mi'raj, Nabi sudah mula bersolat lah. Sudah mula bersolat, maka sentiasa diintip oleh orang kafir. Nak dengar gapo dia sebut dalam semaya apa semua sekali itu, maka Allah Subhanahu wa taala suruh sedang-sedang bacaan itu. Jangan kuat sangat, jangan rendah sangat sehingga makmum pun tak dengar. Makmum pun tidak mendengarinya. Jadi begitu, itu kata. Apabila ahli tafsir kata apabila Nabi berhijrah ke Madinah, saqatat, maknanya gugurlah larangan itu. Maknanya duduk Madinah tu orang Islam belaka. Tak ada dah orang hak musyrik nak gini dengan gitu. Cara itu tak ada dah. Maka boleh baca dalam keadaan kuat. Imam tu baca dalam keadaan kuat supaya didengari oleh makmumnya. Tidak ada lagi larang. Itu pendapat ahli tafsir yang disokong oleh Hasan al-Basri dan juga Qatadah. Manakala riwayat yang kedua dalam sebab nuzul kata Aisyah. Ni ambil Aisyah lah ni. Iaitu ketika mana berdoa. Berdoa pun samalah dengan semaya. Jangan kuat sangat, nyaring. Jangan slow sangat sampai tak bunyi. Makna sedang-sedang. Apa-apa pun khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu sedang-sedang. Boleh rujuk kepada tafsir surah Al-Isra' ayat 110. Itulah. Dan banyak lagi lah. Ada beberapa riwayat. Yang dibaca, ustaz bacanya, yang bawa bacanya ada 5 riwayat berkaitan dengan ayat ini.
Kok maknanya dia berbicara tentang bagaimana cara berdoa. Itu ayat kesimpulannya, bagaimana cara berdoa. Jadi faslun, sambung lagi perbincangan kita. I'lam anna fadilataz zikr ghairu mahsuratin fit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa nahwiha. Ketahuilah, sesungguhnya fadilat zikir itu tidak terbatas kepada tasbih. Tasbih ni ringkasan kepada subhanallah lah. Tapi tak boleh kita nak tasbih. Zikir kita dengan tasbih gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia ringkas dia. Dah. Okey, panggil ringkasan dia tasbih. Wat tahlil, tahlil itu la ilaha illallah. Wat tahmid, alhamdulillah. Ataupun hamadah, panggil juga. Ataupun takbir dan takbir. Takbir ni Allahu Akbar. Wa nahwiha, dan sebagainya lah. Dan selain daripada sebut tadi, banyak lagi zikir-zikir. Ada istighfar pun zikir. Ada hauqalah pun zikir. Ada hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Dan lain-lain tu banyak lah. Bal kullu amilin lillahi bita'atihi kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa zakir. Mana-mana amalan lillah, kerana Allah Ta'ala bita'atin, maknanya menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fahuwa zakirun lahu, dikira zikir berlaku. Mana-mana amalan lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikira zikir. Maknanya hidup berzikir dalam setiap gerak di kita. Kita nak kita nak masuk rumah, keluar rumah, ada zikir. Ada zikir yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak masuk lagi bab zikir-zikir ni, baru cara baru. Belum masuk lagi cara diajar oleh oleh Al-Imam An-Nawawi ni, cara. Dan cara itu disebut oleh para ulama lah. Para ulama sebut. Kaza qalahu Sa'id bin Jubair. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Dia kata mana-mana. Wa ghairihi minal ulama, dan selain daripada beliau di kalangan ulama. Begitulah, mana-mana ketaatan yang mengingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dikira zikirlah. Wa qala Atha rahimahullah, dan berkata Atha. Atha ini di kalangan tabi'in juga. Atha. Apabila kita baca buku, inilah kita baca buku, apabila kita dengar nama Atha, dia ada dua, kita boleh bezalah. Seorang lagi dia Atha juga, tapi dia ada Ibnu depan. Kalau kita baca buku. Kalau ada Ibnu Atha, itu merujuk kepada ahli sufi Mesir. Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Kisah dia tu. Kitab hikam. Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Hidup lebih kurang sezaman dengan Imam Nawawi. Tapi kalau sebut Atha saja itu merujuk kepada seorang tabi'i bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah itu tabi'in dia, tabi'in. Kata dia, majalisuz zikri, apa yang dikehendaki dengan makna majalisuz zikri. Majlis zikir itu majlis gapo? Majalisul halal wal haram, iaitu majlis berkait halal haram. Mana membicarakan tentang halal dan haram. Termasuk jugalah. Bukan saja berzikir, majlis tahlil, majlis apa-apa lah. Termasuk juga majlis yang membicarakan halal dan haram. Majlis pengajian lah. Majlis pengajian tu cara halal haram. Bab fiqh katanya. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju. Wa asbahu zalik. Begitu jugalah majlis halal haram cara bab jual beli. Beli jual sebenarnya terjemah dia. Tashtari tu beli. Baik jual dah. Wa tusalli, bab semaya, bab puasa, bab nikah, bab cerai, bab haji, dan wa asbahu zalika, dan banyak lagi lah seumpama dengannya. Jadi termasuk zikir. Kenapa? Dibawa satu dalil daripada Al-Quranul Karim berkaitan dengan kedudukan zikir. Tadi kita menjelaskan mengenai apa itu majlis zikir.
Ini kelebihan-kelebihan orang yang berada dalam majlis zikir. Majlis zikir, majlis zikir tadi atau majlis ilmu. Majlis berkait dengan halal haram atau belajarlah mudah-mudahnya. Faslun qala Allah Ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Surah Al-Ahzab lah. Surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi tak deki lah. Orang lelaki, orang puan disebut belaka. Ni secara terperinci. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, apa sebut lelaki, sebut puan. Muslimi, muslimat ada. Mukmini, mukminat. Qanitin, qanitat. Sadiqin was sadiqat. Dia ada terjemah yang belakang dia. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang orang-orang demikian. Orang-orang lagu mana? Muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, qanitin, qanitat. Ada terjemah belakang. Ustaz tak terjemah dah. Ada terjemah dah. Betul? Apabila kita ada buku terjemahan, ada terjemah belakang tu. Cuma di hujung ayat. Waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirat. Itu syahid kita atau poin dalam ayat ini. Kerana buku sebenar atau buku matan kitab Imam Nawawi ni dia tulis sikit ayat. Dia ambil innal muslimin wal muslimat ila qaulihi ta'ala waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirat. Dia tak tulis penuh gitu. Sebab apa? Dia ambil syahid ataupun poin, iaitu disebut tentang sifat-sifat orang mukmin apa semua sekali, orang mukmin lelaki, mukmin perempuan, orang yang taat lelaki, orang yang taat perempuan, disebut semua sekali itu disebut lagi waz-zakirin Allah katsira, orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak. Begitu juga waz-zakira hak puan. Tadi zakirin hak lelaki, waz-zakira hak puan. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka itu maghfiratan, iaitu Allah sediakan bagi mereka keampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar, pahala yang agung, pahala yang besar, yang banyaklah. Begitu. Ada dua keistimewaan di situ. Sebab itulah kalau kita tak teringat satu kata-kata daripada apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Syekh Al-Azhar sekarang, Muhammad At-Tayyib. Dia kata kita dalam kehidupan ni, kita jangan tinggal 4 perkara. Sebab apa? Kita akan menghalang daripada 4 perkara yang lain. Jadi dia ambil fakta nombor lah. Yang pertama dia kata jangan kita meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tahmid kena ada semua. Sebab apa? Tahmid kita kena ada, syukur tu syukur dengan lisan lah, dengan lidah. Dan syukur dengan perbuatan ni mengakukan amalan soleh lah. Apabila kita dapat sesuatu maka kita buat, contohnya walimah ke ataupun buat kenduri ke, buat gapo ke, jangan tinggalkan dia kata. Syukur dengan lidah tu buatlah. Syukur dengan perbuatan pun boleh. Buat amalan. Kenapa? Kalau kita buat gitu, dia tidak akan menghalangkan pertambahan nikmat kepada kita. Dia berdasarkan ayat Quran. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah akan tambah kepada kamu. Jadi jangan tinggal syukur, dia kata. Ini bagus kata-kata begitu. Lagi dia kata yang kedua, la tatruku zikrallah. Jangan kamu tinggal zikir kepada Allah. Zikirlah. Tasbih, togabuah, semua sekali lah. Ada tahlil ke, jangan. Kenapa? Kalau kamu tinggal, kamu akan terhalang daripada Allah mengingat kamu. Sebab apa? Allah kata, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu akan datang. Zikirlah kamu akan datang. Nescaya aku akan ingat kepada kamu. Kalau kamu tak ingat aku pun tak ingat. Allah lupa. Jadi begitu, imbalan dia panggil, imbalan.
Bagus kata-kata tu. Yang ketiga, la tatrukud doa. Jangan kamu tinggal doa. Kerana kamu kalau tinggal doa, kamu akan terhalang daripada istijabah. Dah tak doa nak jawab kan? Gitu. Kerana apa? Allah SWT sebut, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku jawab ataupun aku terima doa kamu. Jadi kalau tak berdoa, macam mana nak terima? Itu yang ketiga. Yang keempat, la tatrukul istighfar. Jangan kamu tinggal istighfar. Hatta la tuharrimu an-najah. Jangan kamu meninggalkan istighfar sehingga kamu terhalang daripada kejayaan. Maknanya Allah selamat kamu. Kerana apa Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengazab kamu sekiranya kamu sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna selamat. Kita kalau ada Nabi selamat juga daripada apa-apa bencana. Nabi dia berdoa, dia sangat mustajab dah. Jadi kita ni istighfar lah. Istighfar tu banyak. Sebagaimana amalan Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, apa-apa saja bencana yang menimpa masyarakat dia atau menimpa diri dia sendiri, sama ada sakit dia sentiasa istighfar. Dia istighfar. Kita mana tak larilah daripada tu. Sebab itulah maknanya ada istighfar dubut maknanya selepas daripada kita bersolat. Jadi begitulah. Jadi antaranya orang-orang yang disebut ni ada kelebihannya, dapat keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Az-zakirin waz-zakirat, sama ada orang yang berzikir kepada Allah itu lelaki ke, waz-zakirat perempuan, Allah bagi sediakan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keistimewaan. Dah. Wa rawaina fi sahih Muslim, dan kami meriwayatkan daripada sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi kata sabaqa al-mufarridun. Sabaqa ni maknanya mendahului. Advance lah, mendahului. Apa dia? Al-mufarridun. Mufarridun. Orang yang orang panggil mendahului lah. Ke depan dia panggil. Apa dia panggil? Orang depan. Jadi sahabat pun tak tahu apa dia. Orang yang mengungguli. Mufarridun bahasa terjemahnya unggul. Siapa dia yang mengungguli? Maka sahabat pun tanya Nabi, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapa dia mufarridun ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, az-zakirun lillahi katsira. Orang yang berzikir kepada Allah, mengingati Allah banyak, sama ada dia lelaki ke dia puan. Maknanya tu orang depan, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud depan ni dari sudut penerimaan, kata ahli syarah hadis, dia kata orang yang mendahului orang lain menerima kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang sentiasa berzikir. Dia berjalan, dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk, dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar rumah, dia sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk rumah, dia sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia naik kenderaan, dia sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ada dalam sepanjang kehidupan harian dia. Itu dia sebut sebagai al-mufarridun. Dia kata ada riwayat menyebutnya dengan al-mufridun. Itu ada tulis bawah tu, dia kata baca dengan takhfif. Takhfif ni baca tanpa ada tasydid. Mufarridun boleh baca, mufridun pun boleh baca. Gitu. Jadi hak masyhurnya qala al-jumhur at-tasydid, bacanya mufarridun. Mufarridun maknanya orang yang mengungguli.
Orang putih kata gapo? Have gone ahead. Kau gapo dia? Kau ingat? Depan dah. Oh, ikut orang putih hari ni. Tidak, maknanya orang yang mengungguli. Dia advance lah pada orang lain tu, iaitu orang yang berzikir. Berzikir sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dalam gerak geri dia. Kita ni, dia bagi sunat dah. Kadang-kadang terlupa. Jadi kita ingat baca lah. Tak apa-apa. Jadi dalam kitab kita dia sebut semua sekali. Loh, bunyi gorohnya, kejut tengah malamnya. Adalah bacaan dia. Bacaan dia. Mimpi buruk kau, dia panggil ahlam. Mimpi buruk dah. Ada cara dia, bacaan dia. Jadi sentiasa. Padahal tidur kejut. Ataupun terbangun tengah malam, tak kejut apa. Nak bangun saja tengah malam, ada bacaan dia. Nak tidur saya kira lah dia. Tetapi tak ada baca-baca negara bela-bela tengok tidur. Tak ada baca lah. Gitulah dia. learning, style learning. Dia negara air gitu dia. Dah. Gitulah. Tapi orang-orang az-zakirun ni, ini orang istimewa. Setiap masa. Makna ada ketika lah. Sebab dia manusia. Kita ni manusia. Kita manusia ni maknanya adalah. Sesi manusia. Salah silap ada. Sesi manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam tu dia ada tersilap, tersalah. Dah. Nisyan, dia ada kelupaan. Dah. La yakhlu anil khata'i wan nisyan. Itulah. Tapi kalau kita mengingat, ketika kita ingat, kita tahu, kita buatlah. Hak tak tahu, kita belajarlah. Begitu keadaan kita lah. Keadaan kita. Nasihat kepada saya sendiri jugalah. Siapa-siapa. Kalau kita tahu, kita cari supaya dia jadi tahu. Kalau kita tahu dah, kita cuba untuk buat. Boleh jadi terlupa nak macam mana. Mastatak tu. Jika, semampu kamu. Ada. Fattaqullaha mastata'tum. Semampu kamu. Wa'lam anna hadhil ayah al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bima'rifatiha sahibu hadzal kitab. Dia sebut dia sendiri ni Manawi. Ni ayat-ayat disebut ini adalah perkara-perkara yang sayugia, yang baru, yang sepatutnya diambil berat untuk mengetahuinya oleh sahibu hadzal kitab. Tuan punya kitab ni. Tuan je nulis ataupun tuan bacalah. Pandai Manawi ni. Ayat dia guna tu untuk dia, tuan punya kitab boleh jadi dia lah kita kata. Ataupun siapa dia? Ada kitab tangan lah ni. Kita lah. Ya begitulah. Ada pak kitab ni. Hak ni sajalah. Jadi gitulah untuk kita. Wa qad ikhtalafa fi zalika. Apa maksud az-zakirun yang disebutkan dalam ayat tersebut? Itu jadi khilaf. Siapa dia hak disebut sebagai az-zakir tadi? Orang yang mengingati Allah lelaki, orang yang mengingati Allah perempuan tu siapa dia? Maka katanya Al-Imamu Abul Hasan Al-Wahidi. Ni seorang ulama yang telah menulis kitab Asbabun Nuzul. Dia ada kitab Sebab Nuzul. Asbabun Nuzul lil-Wahidi. Al-Wahidi. Kitab Sebab Nuzul. Sebab apa tu ayat? Dia berbicara. Kata Ibnu Abbas. Merujuk kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi SAW dan juga sepupu Nabi SAW. Al-murad yadhkuruna Allah fi adbari as-salawat ghuduwan wa ashiyya wa fil madaji' wa kullama istayqaza min naumihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallahu ta'ala. Kata Ibn Abbas, maksud orang berzikir itu orang yang sentiasa mengingati Allah fi adbari salawat. Tiap kali selepas daripada sembahyang. Selepas. Adbar maknanya selepas. Duburi kulli salawat. Maknanya belakang. Selepaslah. Adbar tu belakang. Ataupun selepas. Wuduwan wa asliya sama ada sembahyang tu sebelah pagi ke sebelah petang. Dah. AM ke PM tak kira. Wa fil madaji' begitu juga ketika tempat tidur. Tempat tidur. Dia sebut. Madaji' tempat tidur. Wa kullama istayqaza ketika bangun daripada tidur. Semua ada orang baca ni kadang-kadang baca hok panjang, kadang-kadang baca hok pendek. Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Jawab pendek guna nerang. Bacalah pendek.
Dah, ada orang baca bismika rabbi wada'tu jambi. Dah. Orang panjang tu. Tu panjang. Jadi negara tak ada habis ke lagu mana dah. Aku letakkan tubuh aku ni jambi deh. Badan aku ni letak sini. Kemudian masa tu aku akan dimati. Kita terjemah kod Melayu lah. Bacaan dia tu. Ada kod Arab dia lah. Apabila aku letak belakang aku ni, letak lambung aku ni, tubuh aku ni, maka ketika itu ruh akan keluar daripada aku. Dah. Dah. Fa'in qabatta, sekiranya kamu ambil pegang tak taklid tak taklid maka farhamha, maka rahmatilah ruhku, maknanya hatilah tak bangun dah bagi esok. Wa in arsaltaha, sekiranya kamu atas balik fahfazha, maka jagalah ruh aku ni kama tahfaza ibadakas salihin, kamu bagaimana kamu jaga hamba-hamba kamu yang saleh. Itu antara doa yang dibaca, yang waris daripada baginda Nabi SAW. Banyaklah. Tapi kalau baca pendek, tak apa dah. Mungkin kata pak ni menerus lalu. Baca dah pendek. Kalau baca panjang, baca pendek. Begitu. Jadi, bacalah. Sama ada, wa kullama istaiqaza. Begitu juga ketika istaiqaza, sedar daripada tidur, maka baca juga. Wa kullama ghada awraha. Dan setiap kali ghada. Wada auraha, gi waraha dan klik. Mana gi mana tubik rumah lah. Tubik rumah baca dan klik rumah pun baca. Mimman zilihi zakarallah. Itu maksud Ibn Abbas. Maknanya kalau kita tengok sini, setiap masa lah. Leluh hari kita. Leluh. Setiap masa. Maya mana. Gi mari kita. Bangun tidur kita. Tidur kita. Semua kali pergerakan tu. Itu disebut orang az-zakir. Orang yang mengungguli tadi. Itu kata tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas. Wa qala Mujahid. Ni Mujahid dulu ni, bukan Mujahid Allah ni. Mujahid dulu. Aku tukar Mujahid Allah ni dah. Mujahid ni Mujahid tabi'i. Ni. Mujahid dulu. La yakunu zakirin. Mana tidak dikira orang zakirin. Nallaha katsira waz zakirat. Tidak dikira. Apabila tafsir gini apa? Kita duduk mana Hak atas lah ni tak masuk dah kita, sudah lah. Yang kedua ni nanti takut-takut nak masuk kita lah. Mudah-mudahan. La yakunun. Tak dengan la dah. Takut tak masuk dah kita. Tidak dikira orang zakirin Allah katsira, orang zikir laki, zikir puaya banyak. Hatta sehingga yazkurullah qa'iman wa qa'idan mustajian. Berdiri dia, duduk dia, mustajian. Berdiri, duduk, tidur dia, baring dia. Bukan tidur lah, tidur tak baca dah. Baring lah maksudnya. Ini pun banyak juga ni. Berdiri kat kita ni, kalau tidak berdiri, duduk. Gitu lah. Kalau tidak duduk, nyeng. Apa tu? Makna sama-sama juga. Tak masuk dah kita. Tak masuk dah. Bimbang dah kita. Itu tafsir ayat kedua. Lebih kurang Ibn Abbas ni juga. Tafsir ayat ketiga, wa qala Atta, man sallas salawat al-khams fi huquqiha. Sesiapa yang semaya 5 waktu. Semaya. Kena semaya dulu. Bi huquqiha, dengan hak-haknya. Makna sempurna rukun dan syaratnya. Semaya ya sah. Ya, fahuwa dakhilun. Maka dia termasuk dalam qaulu ta'ala waz-zakirin Allah katsira. Alga kita. Hotlah kali ni mudah benar. Maknanya orang berzikir tak semaya aja. Jadi begitulah kalau kita sebagaimana Nuqilal Wahidi. Imam Wahidi ambil daripada kata-kata sahabat, kata-kata ulama tabi'in apa semua sekali lah. Dia ni hidup pada tahun dia meninggal pada tahun 468. Makna kurun yang kelima lah. Kurun yang kelima. Jadi dia menukilkan kata-kata daripada Ibnu Abbas, sahabat, menukilkan daripada kata-kata Mujahid, begitu juga Atta bin Abi Rabah tadi. Jadi kata-kata ulama besar di kalangan sahabat dan tabi'in lah. Jadi begitu. Jadi kok mana pun kalau boleh bagi kita lah. Bukan setakat lepas maya sajalah. Jadi kalau tengok akhir sekali tu termasuk kepada az-zakirin az-zakirat. Jadi kalau kita boleh amalkan, tak boleh tempat-tempat lain, maka lepas maya jangan tinggal. Zikir-zikir itu lepas maya jangan tinggal. Dan kalau boleh lagi kita ambil hak
qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Maknanya ketika mana kita berdiri, kita mana berdiri ni buatlah apa-apa yang kita nak buat, kita ingati Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak apabila kita membaca, nak baca, kita bismillahirrahmanirrahim contohnya. Kita zikir dah tu. Basmalah orang panggil. Apabila terdengar sesuatu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un contohnya. Tu maksudnya kita dah zikir. Banyak sebenar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berada di kalangan orang az-zakirin. Jaa hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail fasalliya aw salla rak'ataini jami'a kutiba fi az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Hadisun masyhur rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim. Satu riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia panggil sahabat muda, dia panggil sigharus sahabah. Abi Sa'id Al-Khudri dia dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah. 10 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah lah. Sahabat yang antara yang banyak meriwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam al-mukaththiruna birriwayah. Paling banyak sekali Abu Hurairah lah, 5,374. 5,000 dia 1,000 lebih, 1,170. Dia Abu Sa'id Al-Khudri. Kita rakyat sikit sebab kita ngaji hadis ni biar kita tahu dia antara perawi yang banyak meriwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1,000 lebih lah, 1,000 lebih. Kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ayqadha, apabila seseorang itu mengejutkan, apabila seorang lelaki itu mengejutkan ahlahu, ahli keluarga dia, boleh jadi isteri dia, boleh jadi anak-anak dia, minal laili, pada waktu malam, mengejutkan. Jadi banyak riwayat menyebut ahli situ isteri dia. Yang paling dekat dengan dia lah. Paling dekat dengan dia. Tapi ahlahu tu adalah umum. Minal laili pada waktu malam. Kejut apa? Fasalliya. Maka kejut untuk semaya. Maka bersolatlah kedua-dua. Lelaki itu dengan ahli dia. Ataupun salla. Sebab apa kata isteri dia tu? Sebab dia merujuk kepada perkataan salliya. Semaya dua-dua. Tapi boleh umum untuk ahli keluarga. Biasa semaya lelaki puan ni suami isteri lah. Ada semaya. Itu kata para ulama lah. Au kulla wahidin, ataupun semaya sendiri. Semaya sekali boleh. Rak'atain, semayanya dua rakaat. Jami'an, semaya semua tu. Kutiba fi dzakiri. Makna untuk orang semaya malam. Kutiba, dicatat bagi kedua-duanya, sama ada lelaki itu dan ahli dia. Fi dzakirin Allah katsira, di kalangan orang yang disebut sebagai az-zakirin, orang yang mengingati Allah banyak tadi dalam ayat tadi. Waz-zakirat, ni lelah lagi kecil. Dia bangun tengah malam untuk mengejutkan ahli keluarga ataupun isteri untuk bersolat. Itu termasuk dalam yang disebut dalam ayat Quran tadi. Ini riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu ila Syekh Al-Imam Abu Amru bin Falah anil qadari alladhi yusiru minaz zakirin. Ini ada lagi pandangan-pandangan lain oleh Ibnu Salah, nama dia. Abu Amr Ibnu Salah, ulama hadis ni. Dia ulama hadis yang hidup pada tahun abad yang ke 577, abad yang ke-6. Abad yang ke-6 Hijrah. Abad yang ke-6 Hijrah. Kata Ibnu Salah berkaitan dengan orang lagu mana hak ia jadi siapa disebut az-zakirin Allah katsiran wa zakirat. Ni pandangan lagi dah ni.
Faqala, katanya Abu Ibnu Salah, iza wazaba, apabila seseorang itu wazaba. Wazaba makna sentiasa. Mumarasah lah bahasa kita lah ni, bahasa Arab. Kemudian dia kata mumarasah, buat sokmo-sokmo. Itu bahasa Kelantan, sokmo-sokmo. Wazaba dah. Alal azkaril ma'thurah, sesiapa yang sokmo-sokmo atau sentiasa berzikir dengan zikir ma'thurah. Ma'thurah makna zikir-zikir yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabahan wa masaan, pada waktu pagi atau petang, fil awqat, dalam waktu-waktu dia tu, pagi petang tu, wal ahwalul mukhtalifah, dalam apa-apa keadaan. Ada keadaan ketika kita buat sesuatu lah. Kita kita baca ke, kita membawa kenderaan, naik kenderaan ke, mana tu ahwal yang pelbagai. Lailan wa nahara, siang ke, malam ke, tak kira. Itu disebut sebagai orang-orang yang azzakirin Allah, orang yang sentiasa mengingati Allah. Azkar maksurah, zikir-zikir yang maksur dipanggil tu. Maksur ni maksudnya yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma utira zikr anis syari', iaitu sesuatu yang asal-asal ni maknanya kesan atau bekas ataupun yang ditinggalkan. Zikir-zikir yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal maksud ni yang ditinggalkan, asar, bekas. Sebab tu tempat-tempat bersarah dia panggil al-makanul asariyah, tempat-tempat bersejarah, orang karangan bahasa Arab. Di asar maknanya yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir-zikir ini, kata Ibnu Salah, mubniyatun fi kitabi amalil yaum wal lailah, ada di terkandung atau disebut dalam kitab-kitab zikir amalan seharian, pagi amalan harian Malaysia lah, al yaum wal lailah. Itu maka kana minaz zakirin Allah katsira, maka dia di kalangan orang-orang yang disebut dalam ayat az-zakirin Allah katsira waz zakirat. Jadi kata Imam Ibnu Salah, dia kata orang yang sentiasa baca zikir yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya pagi petang, siang malam, dah waktu situasi tertentu, dah tak kira lah. Sama ada kalau kita nak masak ke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan masakkan kita, contohnya. Doa masak, wallahu a'lam, tak pun tak jumpa lagi mana doa masak. Tapi kalau zikir bismillah nak masak, atau nak siap bawal, atau nak apa, tak boleh guna. Gitu. Tak ada lagi, tak tahu, wallahu a'lam, takut ada chef wan ke amal doa masakkan ke lagu-lagu. Chef tu tak ada sebut lagi. Chef wan lah. Tu gitu. Jadi begitulah. Maknanya tak kira situasi. Ada, tapi hak maksud. Jadi hak maksud ni ada dalam kitab kita. Itu maksudnya ayatnya. Ada dalam kitab kita baca ni, insya-Allah akan ada selepas ni lah. Jadi begitulah. Faslun satu fasal. Kita baca setakat ni lah. Ni sebab dia cerita bab lain pula ni. Ajma'al ulama ala jawazi zikri bil qalbi wal lisani lil muhditi wal junubi wal haidi wan nufasa. Ijma' ulama harus berzikir dengan hati dan lidah. Bagi orang yang berhadas, sama ada dia berhadas tu, kita salah. Dia sebut lagi wal junub bagi orang berjunub, wal haidi bagi orang haid, wan nufasa bagi orang-orang yang nifas. Itu kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Ini ada sedikit berkaitan dengan fiqh dia panggil. Berkait dengan hukum zikir ni lagu mana. Sebab zikir-zikir dia ada ayat-ayat Quran. Dia ada ayat-ayat Quran. Boleh ataupun tidak boleh, insya-Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ma jahilna
وذكرنا منهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Alhamdulillahirabbil alamin.